Saudara-saudara, apa artinya seseorang mengerti kebenaran? 弟兄姐妹，一个人明白真理是什么一 Apa 回事 gunanya 呢？ seseorang tahu kebenaran akan Allah? 一个人他知道上帝是神的真理是什么一回事呢？ Apa gunanya kita tahu bahwa Allah itu adalah Esa? 我们知道上帝是独一的真神，又有什么意义呢？ Tetapi kita tidak memiliki hati yang mengasihi Allah. 但是我们却没有爱上帝的心， Kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dengan seluruh hidup kita. 我们没有尽心、尽性、尽意、尽我们的生命来爱他， Itu tidak ada artinya di 那 hadapan 是 Tuhan. 完全没有意义的。 Bahkan setan-setan pun melakukan hal yang sama kepada Tuhan. 甚至撒旦对耶稣也是如此。 Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan Allah, 我们说我们爱上帝， tapi engkau tidak mengasihi suamimu, 但是不爱你的丈夫， engkau tidak mengasihi istrimu, 不爱你的妻 engkau 子， tidak mengasihi mertuamu, 你不爱你的 engkau 家 tidak 夫， mengasihi menantumu, 不爱你的媳妇， engkau tidak mengasihi orang tuamu, 不爱你的父母， engkau tidak mengasihi 不 anakmu, 爱你的儿女， engkau tidak mengasihi saudaramu, 不爱你的兄弟， engkau tidak mengasihi pembantumu, 不爱你的 engkau 佣人， tidak mengasihi karyawanmu, 不爱你的职 engkau 工， tidak mengasihi supirmu. 不爱你的司机。 Alkitab katakan 圣经说 kita adalah seorang pendusta di hadapan Tuhan. 我们是撒谎的人。 弟兄姐妹平安，你们大家好。Ya, kan Yesus. Ya, saudara-saudara, walaupun hari ini saya secara pribadi juga sangat terpukul dengan berita duka cita yang kita dengar pada tadi pagi. 弟兄姐妹，虽然今天早上连我自己也因着早上我们听见的一个消息，感觉到很受打击， Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, 但是我们身为信主的人， kita bisa selalu belajar untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. 我们真是能够学习如何在任何的情况之下 Karena 向 Alkitab 主感 berkata 恩。 kepada kita 让我们因为圣经告诉我们， bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. 因为主给我们的不是过犯的计划， Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang 但是 mengasihi 他 Dia. 是把喜乐平安赐给我们，让我们真是能够在它里面蒙福。 Oleh sebab itu kalau hari ini kita bisa berkata baik, 若是我们今天能够说还 kalau 好 kita，bisa berkata luar biasa, 我们可以说很好的话， saya percaya bukan berarti kita tidak punya pergumulan di dalam hidup kita. 并不是说我们没有经历增长， Tapi karena kita sungguh-sungguh melihat rancangan Tuhan yang baik itu di dalam hidup kita. 但是我们真是能够看见在我们生命里面神的计划是美好的。 Amin. Ya, mari sama-sama kita melihat satu bagian Alkitab, dua bagian 我 Alkitab. 们要看两处的经文， Yang pertama dari Ulangan pasal 6, 第一就是在生命记第6章， Ulangan pasalnya yang ke-6, 生命记第6章 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. 第4、第5节。 Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. 生命记第6章第4、第5节。 Hanya dua ayat, kalau kita sudah mendapatkannya kita baca bersama-sama di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Mandarin. 让我们用中英文一起来念。 Ya, 1, 2, 3 ya. Dengarlah Israel, hai orang Israel, Yehova, Tuhan itu Allah kita, Sangti setuju Tuhan kita. itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 在心上。 Nah, satu bagian lagi yang berhubungan dengan bagian ini, Matius pasal 22. 然后翻到新约，我们看马太福音22章。 Matius 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. 马太福音22章从34看到第40节。 Matius 22 34 sampai 40. 马太福音22章34到40节。 Kalau sudah mendapatkannya kita membaca bagian ini secara bergantian. Jungwen bahasa Mandarin bersama dengan Pak Johan, ayat 34 bahasa Indonesia bersama dengan saya. Nanti ayat 40 kita baca bersama-sama. 用轮换的方式来念，我们用中文的念34节。法利赛人听见耶稣堵住了撒杜盖人的口，他们就急忌。 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya mencobai dia,
夫子律法上的诫命哪一条是最大的呢？ 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 这是诫命中的第一，且是最大的。 Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama-sama. 这两 Pada 条诫 kedua 命 hukum 是律 inilah 法和 bergantung 先知 seluruh 一 hukum 切 Taurat 道理的总 dan 纲。 kitab para nabi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tema besar gereja kita di bulan Februari ini adalah dewasa di dalam kasih. 那么我们教会的这个月的主题是在爱里面成长。 Saudara-saudara, dewasa di dalam kasih merupakan salah satu bagian dari 12 pilar pertumbuhan di dalam kedewasaan secara penuh di dalam Kristus yang akan kita kejar sepanjang tahun ini. 那么我们今年所要追求的，就是在基督里面的爱的12个总纲里面。 那么我们要谈论的就是其中的一个总纲。 Bulan Januari kita sudah sama-sama berbicara tentang dewasa di dalam iman. 那么正月份我们谈过了我们信心的成熟。 Dan sepanjang bulan Januari ini Februari ini kita berbicara tentang dewasa di dalam kasih. 那么2月份我们要谈论的是在爱里面的成熟。 Minggu yang pertama kita sudah sama-sama merenungkan satu tema, mengasihi meskipun disakiti. 那么我们听过了，虽然受伤害，但是我们仍然爱。 Minggu yang kedua kita membicarakan satu tema, aku dikasihi, aku mengasihi. 那么上主日我们听过了，我们被爱，然后我们施爱。 Dan hari ini kita juga akan berbicara tentang satu tema yang berhubungan dengan kasih. 那么今天我们也要听一个有关爱的题目， Yaitu kasih yang terutama. 就是首要的爱， Kasih yang terutama. 首要的爱。 Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40 tadi 弟兄姐妹，刚才念过的马太福音22章34到40节， menceritakan kepada kita pada satu ketika ada seorang ahli Taurat dari golongan Farisi 说到有一个法利赛人，他是律 yang 法师， datang kepada Yesus untuk bertanya hukum manakah yang terutama di dalam hukum 他 Taurat. 来到耶稣那里，问耶稣哪一条诫命是最大的呢？ Itu yang dikatakan oleh Alkitab dalam ayat 34 sampai ayatnya ke-36. 那是在34到36节。 Di dalam ayat ke-36 ahli Taurat itu bertanya, guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? 那么36节，律法师问耶稣说：“夫子律法上的诫命哪一条是最大的 Saudara, 呢 kalau kita membaca narasi ini dengan teliti, 就是我们仔细的读这一段经文的话， kalau kita membaca cerita ini dengan baik, 就是我们看前面跟到后面的 maka 这 kita 个 akan 记录的话， menemukan sedikit ada sesuatu yang lucu. 我们会发现有一个很有趣的 Kita 事 akan。menemukan sesuatu hal yang aneh dari pertanyaan ahli Taurat ini kepada Tuhan Yesus. 我们会发现律法师问耶稣的这个问题是有一点奇怪。 Saudara, ahli Taurat ini bertanya, guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? 因为律法师问耶稣说：“夫子律法上的诫命哪一条是最 Saudara, 大的呢 bukankah sebagai seorang ahli Taurat？” 既然是一位律法师， yang memelihara Taurat, 他能够知道所有 yang 的律法， belajar tentang Taurat, 他学习律法， yang mendalami Taurat, 他能够深入的 bahkan 了解律 menghafal 法， seluruh isi Taurat. 甚至能够背诵所有的律法。 Bukan seharusnya ahli Taurat ini mengerti apa jawaban dari 他 pertanyaan. 应该知道他问的问题的答案是什么。 Jadi sebenarnya ahli Taurat ini bukan bertanya karena dia tidak tahu jawaban akan pertanyaan. 其实律法师问，并不是说他不知道， Ini sama seperti seorang ahli hukum yang bertanya tentang hukum. 就好像一位法律家，他问有关法律的 Ahli 事， Taurat ini sebenarnya sudah mengerti, sudah tahu apa jawaban dari pertanyaannya. 律法师应该知道他问的问题，他的答案是什么。 Oleh sebab itu di dalam ayatnya yang ke-35, 所以在35诫里面， Alkitab memberitahukan kepada kita 圣经告诉我们说， maksud dari ahli Taurat ini, 这位律法师的用意， motivasi dari ahli Taurat ini 他的动机， bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan untuk mencobai 他 Tuhan 并不 Yesus. 是要得到答案，而是要试探耶 Dia 稣。 bertanya kepada Tuhan Yesus, guru hukum manakah yang terutama di dalam 他 hukum 问耶 Taurat? 稣：“夫子律法上的诫命哪一条是最大的呢 Saudara-saudara, mengapa ahli Taurat ini bertanya demikian?？” 为什么他会这么问呢？ Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, 对于犹太人来说， keseluruhan hukum Taurat 所有的律法 itu sudah dikristalisasi menjadi 613
peraturan. 已经把它界成为613条。 Dan 613 peraturan ini dibagi menjadi dua bagian besar. 那么它所有的这些613条的律法，把它分为2个部分。 365 peraturan 365条 itu berisi perintah jangan. 是说到不可以， Jangan lakukan ini. 你不可以做这个， Jangan lakukan itu. 不可以做那个， Jangan begini. 不可以这样， Jangan begitu. 不可以那样。 Ada 365 有 peraturan. 365条， Sisanya 248 peraturan 那么以下的200多条 adalah peraturan yang berisi perintah harus. 是命令式的，是应该去 Harus 做， lakukan ini. 应该做这个， Harus lakukan 应该 itu. 做那个， Harus begini 应 dan 该 harus 这 begitu. 样，应该那样。 Jadi keseluruhan ada 613 所以 peraturan. 所有的有613条， Dan 613 peraturan ini 那么照做这613条的诫命， diketahui dengan baik oleh semua orang Yahudi. 那么犹太人都很知道 Bahkan，613 peraturan ini sudah ada di luar otak mereka, sudah hafal, sudah katam. 因为他们已经能够背诵这613条的诫命。 Apalagi bagi seorang ahli Taurat, Kan- pasti dia sudah mengerti. 更何况对一位律法师来说，他一定已经很明白了。 Tetapi ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan 但 Yesus, 是律法师他问耶稣， Guru, hukum manakah yang terutama di dalam 夫 hukum 子 Taurat? 律法上的诫命哪一条是最大的呢？ Saudara, ahli Taurat ini ingin menjebak Yesus. 那么律法师想要陷害耶稣。 Saudara, sesungguhnya bagi orang Yahudi, 其实对犹太人来说， apakah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat? 那么在律法里面最大的 Bagi 律法 orang 是什么 Israel, 呢？ apakah hukum yang terutama di dalam seluruh kitab suci? 那么在圣经里面，对以色列人来说，最大的诫 Saudara, 命是 bagi 什么 orang 呢？ Yahudi, 对以色列人来说， inti dari seluruh hukum Taurat, 所有的诫命， bahkan inti dari seluruh perjanjian lama, 甚至旧约的整本书， itu yang disebut sebagai Shema Israel. 那就是以色列人的宪码， Itu yang disebut sebagai pengakuan iman Israel. 也就是以色列人对他信心的承认。 Sebagaimana tadi dicatat atau kita baca bersama di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. 就好像刚才念过的《生命记》6章4到5节， Yang juga sebagian dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37. 也是耶稣在马太福音22、32到40节 Pengakuan 里面 iman 所启 Israel 录的。 itu adalah, 也就是说，以色列人信心的 dengarlah 承 hai 认 orang 是： Israel, 以色列人听啊， Tuhan itu Allah kita. 上帝是我们的主， Tuhan itu Esa. 上帝是独一的。 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, 你要尽心去爱你的上帝， dengan segenap jiwamu, 你用尽心 dan 去 dengan 爱你的 segenap 上帝， akal budimu. 用你的一切的知识去爱他。 Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. 那就是在《生命记》6章4到 Itu 5节， adalah Shema Israel. 那就是以色列 Itu 人的宪码， pengakuan iman Israel. 也是以色列人 Dan 的 itu 信 adalah 心， inti seluruh hukum Taurat bagi orang 也 Yahudi. 就是对犹太人来说，所有律法的总纲。 Tetapi menarik kalau kita memperhatikan jawaban Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat ini. 但是很吸引人的，我们看见耶稣怎么回答这位律法师 Ketika。Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat ini, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 当律法师问他在律法里面哪一个是最大的， Di dalam Matius pasal 22 ayat 37, 在马太福音22章 Tuhan 里面说 Yesus 到， menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini 耶稣就回答这位律法师， dengan tidak mengutip keseluruhan Shema Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. 他并没有把所有的生命记6章4到5节的宪码把它念出来， Tetapi hanya mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. 但是他这是说出了生命记第4章第5节。 Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. 耶稣这是说出《生命记》6章第5节，他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的 Saudara, ini 神。 satu jawaban yang sangat brilian dan sangat mengagetkan. ”这是一 Ahli 个 Taurat ini. 很让律法师惊讶的一个回答。 Mengapa Tuhan Yesus hanya mengutip sebagian Shema Israel itu? 为什么耶稣这是说出宪码里面的一部分呢？ Mengapa Tuhan Yesus tidak mengutip Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? 为什么耶稣不单单说
上帝是神，是独一的真神呢？ Tetapi dia hanya berbicara tentang kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal 但 budi. 是他却是说出我们如何爱上帝，就是要尽心、尽心、 Alasan 尽 yang 意爱他。 pertama adalah 因为第一个原因， karena Tuhan Yesus tahu pertanyaan ahli Taurat ini adalah jebakan 因 untuk 为耶 menjatuhkan 稣 dia. 知道律法师的问题是一个对他的一个陷害， Karena Tuhan Yesus tahu ahli Taurat ini bukan mencari jawaban, 因为他知道律法师不是要得到答 tapi dia 案， hanya ingin mencobai Tuhan 他 Yesus. 不过要试探耶稣。 Alasan yang kedua adalah 第二个原因， bagi Tuhan Yesus 对耶稣来说， inti dari hukum Taurat, 那么律法的总纲， jiwa dari hukum Taurat, 律法的所有的精神， roh dari seluruh hukum Taurat, 律法的所有的灵魂， semangat dari hukum Taurat 律法的所有的精神， itu bukan terletak pada Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, 不是单单着重于上帝是神，上帝是独一的真神， tetapi rohnya, jiwanya, semangatnya 但是他的精神是 itu terletak pada pernyataan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. 就是要尽心、尽性、尽意的爱上帝。 Kalau Tuhan Yesus mengutip secara lengkap 若是耶稣， Shema Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 itu, 若是耶稣把《申命记》6章4到5节所有的把它说出来的话， maka ahli Taurat itu akan memiliki celah untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. 那么律法师就会有一个机会来判倒耶 Dia 稣， memiliki celah untuk menyerang klaim Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. 他会有机会来控告耶稣，因为耶稣说他是上帝的儿子。 Kita tahu orang Yahudi itu adalah orang yang sangat monoteistik, 我们知道犹太人是相信独一 yang 真神 percaya 的人， kepada satu Allah, 他们这是相信， yang percaya kepada Allah yang Esa, 他只是相信独一的上帝， dan tidak bisa menerima dalam alasan apapun bahwa Allah itu memiliki anak. 他不能够有任何的借口说上帝有儿子， Sedangkan Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah. 而耶稣自己说他自己是上帝的儿子， Oleh sebab itu Tuhan Yesus tahu maksud dan tujuan dari pertanyaan ahli Taurat. 所以耶稣他很清楚的知道这位律法师的用意。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus menekankan hanya pada Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. 所以耶稣这是强调《申命记》6章第5节， Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap 你要 akal. 尽心、尽性、尽意的爱你的上帝。 Saudara-saudara, apa artinya seseorang mengerti kebenaran? 弟兄姐妹，一个人明白真理是什么一 Apa 回事 gunanya 呢？ seseorang tahu kebenaran akan Allah? 一个人他知道上帝是神的真理是什么一回事呢？ Apa gunanya kita tahu bahwa Allah itu adalah Esa? 我们知道上帝是独一的真神，又有什么意义呢？ Tetapi kita tidak memiliki hati yang mengasihi Allah. 但是我们却没有爱上帝的心， Kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dengan seluruh hidup kita. 我们没有尽心、尽性、尽意、尽我们生命来爱他， Itu tidak ada artinya di 那 hadapan 是 Tuhan. 完全没有意义的。 Bahkan setan-setan pun melakukan hal yang sama kepada Tuhan. 甚至撒旦对耶稣也是如此。 Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. 若是我们看雅各书第2章的话， Yakobus pasal 2 ayat 19 Alkitab berkata, 雅各书2章19节，圣经 jika 说 engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, 若是你知道上帝是独一的， jika engkau percaya bahwa Allah itu adalah Esa, 若是你知道上帝是真神是独一的 Alkitab 话， katakan itu baik. 圣经说那是对的。 Tapi kelanjutannya, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. 但是接下去说，连撒旦也相信这一点。 Saudara percaya Allah itu Esa? 你知道上帝是独一的吗？ Saudara percaya Allah itu satu? 你知道上帝是唯一的吗？ Setan pun percaya hal itu. 撒旦也相信。 Lalu apa bedanya apa yang kita imani tentang Allah dan apa yang dipercaya oleh setan tentang 那 Allah? 么我们所相信的上帝跟撒旦所信的上帝又有什么分别呢？ Setan tidak beribadah kepada Allah. 上帝没有，撒旦没有敬拜上帝， Setan tidak memiliki kasih kepada Allah. 撒旦没有对上帝有爱。 Sekalipun dia tahu bahwa Allah itu adalah Esa dan dia gemetar, 虽然他站近，他知道上帝是独一的真神， tetapi
Tetapi dia tidak memiliki kasih kepada Allah. 但是他没有爱上帝的 Kalau 心 kita。perhatikan konteks Yakobus pasal 2 ayat 19 itu, 就是我们看雅各书 itu berbicara 39节的 tentang 话， iman tanpa perbuatan adalah mati. 那是说到信心没有行为是死的， Iman tanpa tindakan kasih adalah iman yang mati. 信心没有爱的行为是死的。 Oleh sebab itu penulis surat Yakobus mengatakan, 所以雅各他这么写， kalau engkau beriman hanya ada satu Allah saja, itu baik. 就是你知道上帝是独一的，那是对的。 Tapi setan pun percaya akan hal ini. 但是撒旦也知道， Saudara-saudara, hari ini kalau kita berkata saya mengasihi Allah, 弟兄姐妹，若是今天我们说我们爱上帝的话， saya percaya kepada Allah. 我相信上帝。 Hari ini kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang benar. 今天我们知道耶稣是真神上帝， Kita tahu bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. 我们承认他是我们罪人唯一的道路， Itu baik. 那是对的。 Tapi adakah hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah? 但是我们是不是有一个爱上帝的心呢？ Apa gunanya kita tahu seluruh kebenaran, 我们知道了所有的真理，又有什么用处 tapi 呢？ hidup kita jauh dari Tuhan, 但是我们却是远离了主， hati kita jauh dari Tuhan, 我们的心远离主， kita tidak mengasihi Tuhan 我 Allah, 们没有爱上帝， itu tidak ada gunanya di 那 hadapan. 是没有用的。 Kasih yang terutama, 首要的爱， mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. 尽心尽意尽力爱上帝。心， Tuhan Yesus berkata dalam ayat 39, 耶稣在39节这么 dan 说。 hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 其次也相仿，就是要爱人如己。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata hukum yang kedua 耶稣说，这是第2条的诫命， yang sama dengan itu. 也是相仿的。 Sama dengan apa? 跟哪一条相仿呢？ Sama dengan hukum yang pertama dan hukum yang terutama, 就是跟那第一条、跟那首要的一条相仿， yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. 就是尽心、尽心、尽意爱上帝的心。 Hukum yang sama dengan hal itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 那 sendiri. 么跟它相仿的一条，就是要爱人如己。 Saudara-saudara, kata sama di dalam ayat 39 ini 39节相仿的那 di dalam bahasa aslinya dipakai kata homos. 叫原文里面是说到 homos。 Dari kata ini kita tahu kata homo. 我们知道这一句话 Homos homos itu artinya sejenis, 就是统性、 sejajar, 平衡的， kualitasnya sama. 它的质量是一样的。 Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat ini, 那么耶稣对这位律法师说， hukum yang kedua 那第2条的诫命 yang sejajar dengan hukum yang pertama, 是跟第一条相仿 yang 的， setara dengan hukum yang pertama, 是跟第一条同 yang 等的， kualitasnya sama dengan hukum yang pertama, 它的质量跟第一条是一样的， adalah mengasihi sesama Justru- seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 就是要爱人如己。 Artinya bagi Tuhan Yesus bukan saja mengasihi Allah, hal yang sangat penting, 也就是说，对耶稣来说，爱上帝是很重要 tetapi 的， mengasihi sesama juga adalah hal yang sangat penting 但 di 是 mata Tuhan. 爱人也是很重要的。 Bagaimana kita mengasihi Allah, demikian juga kita harus mengasihi sesama 我 kita. 们怎么去爱上帝，也应该这样去爱人。 Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini dengan baik, 这是我们好好念这一段的经文， di dalam bagian ini kita bisa menemukan, kita bisa melihat 我们会发现 ada sesuatu yang baru yang ditambahkan oleh Tuhan Yesus yang tidak terdapat di dalam Shema Israel. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 tadi. 耶稣在以色列人的谢骂，就是申命记6章4到5节里面，再加上一条新的， yaitu hal mengasihi sesama. 也就是说要爱人如己。 Saudara, mengapa Tuhan Yesus tidak berhenti hanya pada perintah yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 为 Titik. 什么耶稣不停在那个前面的第一条诫命里面，尽心、尽性、尽意爱上帝的那一条呢？ Kenapa Tuhan Yesus tidak cukup berhenti hanya pada perintah yang pertama? 为什么他不停在那第一条的诫命里面呢？ Mengapa Tuhan Yesus harus menambahkan kasihilah sesamamu manusia?
为什 kepada 么 ahli 耶 Taurat 稣 ini? 要再加上说要爱人如己呢？ Ada yang bisa jawab? 有谁能够回答呢？ Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. 你要提议的话可以说。 Yang bisa dapat hadiah jalan-jalan ke tanah suci. Ayo, kenapa sih Tuhan Yesus perlu menambahkan hal mengasihi sesama kepada ahli Taurat ini? 为什么耶稣要对律法师说你要爱人如己呢？ Kenapa? Ada? Ya, jawab sendiri lagi dah. Hah? Ya, karena Allah mengasihi manusia, maka manusia juga harus mengasihi manusia. Saya boleh jawab. Boleh jawab. Saya Fan I. Karena kalau nggak bisa mengasihi sesama yang kelihatan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Waduh, dua jawaban yang baik. Kasih tepuk tangan dulu dong. Untuk menyemangati kita melakukan firman Tuhan. Ya, jawaban yang sangat baik. Tetapi tepatnya bukan itu jawaban. Mengapa Yesus menambahkan hal mengasihi sesama kepada ahli Taurat ini? 为什么耶稣要回答律法师说要爱人如己呢？ Karena ahli Taurat ini adalah ahli Taurat yang berasal dari golongan Farisi, ayat 34 dan 35. 因为律法师是这个法利赛人， Ada apa dengan orang Farisi? 法利赛人有什么呢？ Orang Farisi itu adalah golongan di dalam orang Yahudi yang sangat fundamental. 法利赛人是犹太人中间这个基要的这个一派的人， Mereka hanya pusing, mereka hanya peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Allah. 他们这是在一些有关跟上帝的那些事上， Mereka tidak peduli 操 dengan 心， kondisi sosial atau sesama saudara mereka yang ada di sekitar mereka. 因为他们也不管在他们周围的那些 Pokoknya semua hanya 同伴， berbicara Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sesama mereka nggak mau tahu. 他们就是每一天都是主啊主啊，但是在他们周围的同胞，他们却是不管， Itu orang Farisi. 那就是法利赛人， Kebalikan dari orang Saduki. 是撒都该人的相反。 Orang Saduki itu adalah kelompok Yahudi yang sangat liberal. 撒都该人是犹太人中间很自由派的人。 Mereka nggak mau berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. 他们不要管那些跟上帝有关的 Mereka 事， tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. 他们不要管那些属灵的事， Mereka tidak suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. 他们不要管那些跟宗教有关的事， Mereka adalah orang yang liberal. 他们是自由派的。 Makanya kalau kita membaca di dalam Matius 22, 就是我们读马太福音22 sebelum 章的话 kisah，ini dalam Matius 22 ayat 23 sampai ayat 33, 那么22章、23章等等， Tuhan Yesus baru saja selesai bertanya jawab dengan orang Saduki tentang kebangkitan orang mati. 那么耶稣刚刚跟这个撒都该人谈论有关死人复活的 Karena 事， orang Saduki itu tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. 因为撒都该人不相信死人复活 Nah, 的事。 orang Farisi itu adalah kebalikannya. 但是法利赛人却是他的相反， Pokoknya percaya. Zong zhi. Tuhan, Tuhan, Tuhan. 总是相信上帝、神， Sesama mereka, saudara mereka di sekitar mereka nggak peduli. 但是他们不管他们的同胞， Oleh sebab itu Yesus menambahkan hal ini 所以 kepada ahli Taurat. 耶稣就告诉这位法利赛人，这是他加上去的这一点。 Hal yang kedua, yang sama, yang sejajar, yang kualitasnya sama dengan mengasihi Tuhan Allah adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. 其次，相反的，就是跟那第一条诫命相同的，就是要爱人如己。 Saudara-saudara, hal ini sangat penting bagi Tuhan. 弟兄姐妹，对主来说，这是很重要的， Karena tidak mungkin seorang bisa berkata saya mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. 因为一个人不能够说他爱那看不见的上帝， Kalau saudaranya yang kelihatan dia tidak bisa mengasihinya. 但是他不能够爱那看得见的同胞。 Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. 约翰一书里面， 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. 约翰一书第4章，
Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, 若是有一个人说我爱上帝， tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. 但是他却恨他的兄弟，他是一位说谎的人。 Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, 因为一个人不能够爱他看见的 tidak 兄弟， mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. 就不能去爱那看不见的上帝。 Karena itu, 所以， barang siapa mengasihi Allah, 无论什么人爱上帝的话， ia juga harus mengasihi saudaranya. 他也应该爱他的同胞。 Saudara-saudara, kasih yang utama 弟兄姐妹，首要的爱， bukan saja mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita, 不单是用我们整个生命爱我们的 tapi 上 kita 帝 juga，harus mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita. 但是也要用整个的心去爱我们的同胞。 Alkitab berkata, kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan Allah, 圣经说，若是我们说爱上帝的话， tapi kita membenci saudara kita, 但是却是恨我们的同 kita tidak 胞， mengasihi sesama kita yang kelihatan, kita adalah seorang pendusta 我 di 们 hadapan 不 Allah. 爱那看得见的兄弟，我们是一位说谎的人。 Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan Allah, 我们说我们爱上帝， tapi engkau tidak mengasihi suamimu, 但是不爱你的丈夫， engkau tidak mengasihi istrimu, 不爱你的妻 engkau 子， tidak mengasihi mertuamu, 你不爱你的 engkau 家 tidak 夫， mengasihi menantumu, 不爱你的媳妇， engkau tidak mengasihi orang tuamu, 不爱你的父母， engkau tidak mengasihi 不 anakmu, 爱你的儿女， engkau tidak mengasihi saudaramu, 不爱你的兄弟， engkau tidak mengasihi pembantumu, 不爱你的 engkau 佣人， tidak mengasihi karyawanmu, 不爱你的职 engkau 工， tidak mengasihi supirmu. 不爱你的司机。 Alkitab katakan 圣经说 kita adalah seorang pendusta di hadapan Tuhan. 我们是撒谎的人。 Kalau kita berkata 若是 saya mengasihi Tuhan, 我爱神的话， wajib bagi kita untuk mengasihi saudara-saudara kita sebagaimana kita mengasihi Tuhan. 我们有责任爱我们的周围的人，好像我们爱上帝一样。 Saudara-saudara, kasih yang terutama, 弟兄姐妹，首要的爱， yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita. 第一就是用整个生命爱上帝； Yang kedua adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita 第 sendiri. 二是爱人如己。 Ini adalah kesimpulan dari seluruh kitab suci. 这是圣经的总纲。 Oleh sebab itu dalam 40 Tuhan Yesus memberikan kesimpulan ini. 所以第40节，耶稣做了一个总结。 Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 这就是律法的总纲和先知一切道理的总纲。 Nah, saudara-saudara, marilah kita berlomba-lomba untuk semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama 弟 kita. 兄姐妹，让我们真是能够为着爱上帝也爱人而努力吧。 Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 bagian A. 因为神的话在约翰福音一书那里告诉我们， Barang siapa melakukan firman ini, 无论什么人行神的真理， di dalam orang itu sungguh telah sempurna kasih Allah. 在他里头已经有上帝完整的爱了。 Kasihilah Tuhan Allahmu 你要爱你的上帝， dan kasihilah sesamamu. 也要爱我们周围的人。 Kasih yang terutama. 首要的爱， Kita berdoa. 我们一起祷告。 Sungguh aku Tuhan Yesus